نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Hari ini alhamdulillah semua dalam keadaan Islam, yang mudah-mudahan dengan keislaman kita, tauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla akan membawa kita ke dalam syurga firdausnya dan selamatkan kita daripada api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Nabi saya dah ada kaedah tu. Jadi Arab ini dia kata musim haji. Ini di mana orang-orang berpergian. Siapa yang dapat haji tahun ni? Ada kat sini? Ada? Haji ni. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan-urusan kita sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung pada muka surat 87. Yaumul Asra. Okey, jadi minggu lepas kita sebutkan tentang Allah Azza wa Jalla, sebutkan tentang nama-nama Yaumul Qiyamah dalam Al-Quran. Kita ada buat note kat tepi. Yang bagi siapa yang tak datang, kita buat. Kita kan ada kat tepi punya kolom tu, dia kat atas keras ni. Itu tulis balik. Bila itu tiru orang yang tak datang, orang yang datang belum lepas. Yang pertama Allah sebutkan apa? Yaumul Ba'ats. Ini yang pertama. Yang boleh kat tepi itu adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Dan kenapa Allah Azza wa Jalla sebut banyak kali dalam Al-Quran? Ini kerana hari kebangkitan itu satu hari yang begitu menakutkan, dan hari-hari yang akan menjadikan seorang itu dihisab sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Jika itu Yaumul Ba'ats, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Hajj. Okey, yang kedua namanya apa? As-Sa'ah. Yang apa maksud As-Sa'ah dalam bahasa Melayu? Waktu. Ya, dan itulah waktu di mana akan terjadinya hari kiamat. Ya, jadi waktu itu juga adalah waktu yang benar-benar menakutkan. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Allah mengatakan, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah mengatakan pasti akan datang la'atiyah. Ada takkid lam dekat situ. Okey. Selain itu, nombor yang ketiga adalah Yaumul Akhir. Ditulis bawah nombor 2, yang ketiga iaitu Yaumul Akhir. Apa maksud Yaum dalam bahasa Arab? Hari al-akhir, yang terakhir. Yang kemudian, yang maksud Yaumul Akhir adalah hari yang di mana tak akan ada hari lagi selepas itu. Tak ada kehidupan yang baru kecuali kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi yang keempat, Al-Qari'ah. Yang apa maksud Al-Qari'ah? Yang memekakkan. Yang apa Al-Qari'ah? Yang memekakkan. Okay. Jadi kita membuat Al-Qari'ah. Ini yang kita baca dalam surah Al-Qari'ah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla jadikan manusia seperti apa? Al-Farashil Mabthul. Dia seperti anak-anak yang bertibaran. Ya, kalau di atas muka bumi kita masih lagi berat, masih lagi boleh berjalan, tapi bila datang di Yaumul Qiyamah semua akan bertibaran kerana tak mampunya kita berpuasa pada hari tersebut. Dan Allah SWT sebutkan gunung seperti apa? Gunung seperti bulu yang berterbangan ataupun yang dihembuskan. Di gunung yang seberat-berat kejadian di atas muka bumi, ia akan menjadi seperti bulu yang berterbangan. Okey, seterusnya nombor 5. Allah sebutkan Yaumul Qiyamah sebagai
As-sakhah. As-sakhah. Apa maksud as-sakhah? Teriakan yang keras. Suara yang begitu keras yang menakutkan. Iaitu as-sakhah. Begitu juga yang keenam adalah at-tammatul kubra. Ya, at-tammatul kubra. Apa at-tammatul kubra? Malapetaka yang besar. Pada zaman sekarang ada tak malapetaka? Ada, tapi disebut sebagai bencana. Tapi bencana besar mana pun masih lagi belum cukup besar lagi. Ia nak dibandingkan dengan yang qiyamah. Maka Allah sebutkan at-tammah al-kubra. Kubra itu adalah perkataan kabirun. Ini kabirun adalah besar. Iaitu kubra yang terbesar. Jadi itu menunjukkan satu malapetaka yang begitu dahsyat. Okey, dan seterusnya disambung nombor 8, nombor 7 apa? Yaumul fasl. Yaum dalam bahasa Arab apa? Hari al-fasl. Keputusan atau al-fasl adalah perpisahan. Ini maksud secara literalnya adalah al-fasl. Imam jaiz kita sebutkan majaiz munfasil. Imam jaiz yang terpisah. Kalau wajib dia munfasil. Munfasil itu yang bersambung dalam satu ayat. Kalau jaiz munfasil itu terpisah. Jadi yaumul fasl ya hari yang dipisahkan atau yang terpisah di antara seorang anak dengan ibunya dan seterusnya. Okey, nombor 8. Apakah nama dia? Yaumul khuruj. Yaum apa yaum? Hari khuruj. Apa khuruj? Keluar. Siapa yang keluar ni? Manusia keluar daripada kubur. Jadi manusia keluar daripada kubur. Jadi dikatakan ada khuruj. Ia khuruj daripada perkataan apa dalam bahasa Arab? Kharaja. Kharaja atau keluar. Jadi khuruj itu keluarnya orang-orang pada hari tersebut. Jadi nak ciptakan orang, Allah nak ciptakan manusia, itu lebih senang ke Allah nak ciptakan ataupun Allah nak bangkitkan lebih senang? Dua-dua senang. Mana yang lebih senang? Bangkitkan lebih senang. Kenapa? Tiup terbangun. Kalau nak ciptakan dia kena 9 bulan. Okey, dia kerana kalau nak ciptakan dia benda yang tak pernah ada jadi ada. Itu satu. Dia macam kita nak buat kereta. Kereta nak kena buat satu yang kreatif, yang ataupun yang inovatif. Daripada tak ada nak kena perawatan sebenarnya sampailah dia ada benda yang baru. Tapi kalau recycle, betul? Kalau kita dah ada plastik contohnya, bendanya dah ada, cuma kita nak proses je. Jadi sama juga, dia bagi Allah nak membangkitkan itu lebih senang. Yang lebih senang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi itu yaumul khuruj nombor 8. Dia seterusnya nombor 9. Apa disebut di situ? Yaumul ghashiyah. Yaum bagaimana tadi adalah hari ghashiyah. Apa ghashiyah? Ia menutupi ataupun menyebabkan pingsan. Ia menutupi ataupun menyebabkan pingsan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yauma yaghshahul azab, pada hari mereka ditutup oleh azab di atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Jadi bukan bermaksud tutup ke atas, bawah kaki tak kena. Jadi maksudnya semua badannya akan dihumban dalam api neraka dan diazab dengan azab yang pedih. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan beberapa banyak kali. Itu juga dalam surah Al-Ghasyiyah ada hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jadi iaitu banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Dia bekerja keras lagi kepayahan. Jadi subhanallah, ia dahsyatnya. So, kita pada hari ini mungkin kita boleh suka-suka lagi. Tapi di yaumul qiyamah dia tak boleh suka, tak boleh gembira. Dia hantar nak pandang orang lain pun tak terpandang. Kerana apa? Kerana risaukan keadaan diri kita sendiri. Jadi kita pun kadang-kadang kat dunia, kita sendiri belum dapat makan, mana kita nak tengok orang lain. Mungkin kita dah kenyang, barulah kita nak pergi kan orang lain. Itu juga di yaumul qiyamah. Kita sendiri belum dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak tengok tentang orang lain, nak pedulikan
orang lain. Itu apa yang akan dihisab oleh Allah, dua sama ada syurga atau neraka, dan tak ada yang pertengahan. Jadi ini merupakan satu pengajian yang betul-betul menggentarkan hati kita. Ia akan menyebabkan kita lebih tunduk, kita lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apabila kita sujud, banyakkan kita minta pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana semua orang takkan dapat lari daripada ujian-ujian tersebut di yaumul qiyamah. Jadi mudah-mudahan sujudnya kita di dunia, dia akan dapatkan masuk kita dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya boleh kat tepi tu nombor 10. Yang ke-10 adalah yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Apakah hasrah? Hari penyesalan. Yaum itu hari, hasrah itu adalah penyesalan. Jadi dinamakan demikian kerana orang-orang kafir, orang-orang kafir dan ahli maksiat akan menyesal kerana mereka tidak mahu taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tulis kat tepi tu orang kafir dan orang Islam. So, dua-dua termasuk. Ini satu orang kafir, di mana dia ada satu penyesalan. Ini malah orang Islam pun akan rasa menyesal juga nanti di yaumul qiyamah. Jika itu tidak akan dapati ada orang Islam yang masuk neraka lalu dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla pada akhirnya. Menunjukkan kita pun boleh masuk dalam neraka kecuali Allah Azza wa Jalla nak ampunkan dosa-dosa kita. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau mereka melihat orang lain lebih kuat amalannya, mereka akan rasa menyesal. Kerana kalau boleh mereka nak buat seperti mana sahabat yang hebat tersebut. Kerana dia tak nak menyesal di yaumul akhirah. Tapi terbaliknya kita tengok kita dah buat ni dah cukup bagus. Kita tak rasa menyesal. Kerana iman kita yang kurang. Kalau para sahabat mereka berlumba-lumba, sampailah mereka yang paling pertama akan membuat kebaikan. Tapi kita ada solat dulu cukup bagus lah. Jadi itu antara ciri-ciri orang yang akan menyesal. Kerana seandainya nanti di yaumul qiyamah kita perlukan amal-amal soleh. Seandainya aku tahu lah pada hari ini, pada petang tadi, kalau boleh aku buat amal soleh, saya akan buat. Jadi di akhirat kita akan teringat hari begini, waktu begini dan waktu begini kita tak buat. Maka itu adalah satu penyesalan. Jadi kalau boleh kita isikan waktu kita dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, supaya hari penyesalan kita tak menyesal. Macam mana pun kita akan menyesal, tapi at least tak sebanyak orang yang tak buat amal langsung. Kalau kita nak compare kita dengan sahabat, tentunya kita tak boleh lawan. Tapi at least kita buat sesuatu. Supaya kita kurang penyesalan di yaumul qiyamah. Kerana orang yang menyesal pun tahap dia berbeza-beza. Ada yang menyesal sikit, ada yang menyesal banyak. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla diselamatkan kita, dan supaya di yaumul qiyamah kita tak menjadi orang yang menyesal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berfirman, iaitu dinamakan demikian kalau orang kafir dan ahli maksiat akan menyesal kerana mereka tidak mahu taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sebenarnya termasuk orang yang memperolok-olokkan agama. Ada lagi supaya jangan ada orang yang mengatakan. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah dah awal-awal cakap kat kita, bahawa nanti dekat sana tak ada orang yang boleh mengatakan aku menyesal. So apa yang kita buat hari ini, itu yang tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kat situ Allah mengatakan bahawa amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Dia tunaikan kewajipan juga, tapi dia lalai. Ini bahaya. Kita pun solat, tapi kita lalai. Solat melambatkan waktu dah lalai. Kalau dia awalkan waktu, solat tetap lalai juga, kerana fikir benda-benda yang lain. Kita khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itu kita takkan boleh rasa puas apabila kita beribadah. Kalau kita rasa puas ibadah, itu ada satu masalah. Kita kalau beribadah, kita takkan rasa puas dan kita rasa aku nak buat lebih baik, aku nak buat lebih baik.
Dan hakikatnya kalau kita cuba macam mana pun takkan sampai derajat Nabi. Jadi kita nak kena memperbaiki. So jangan rasa diri kita baik. So jangan rasa diri kita begitu, aku buat ini mudah cukup. Tapi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kelalaian kita yang kita takut akan makan kita nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah gantikan kebaikan kita dan menghapuskan kejahatan-kejahatan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika dia melihat azab, adalah itu, melihat azab. Ini kerana Allah banyak kali sebut dalam Al-Quran, yauma yarawna al-azab, pada hari ketika mereka menampak azab tersebut baru nak menyesal. Ini macam Fir'aun. Fir'aun pun menyesal bila dia nampak azab, betul? Bila daun nak tertutup, nampak azab baru nak menyesal. Tak benar. Dia beriman, tapi imannya Allah tak terima. Begitu juga dengan orang-orang yang bila dah sampai ajalnya baru dia nak bertaubat. Seandainya Allah beri kemudahan, dia boleh bertaubat. Tapi kalau dia dah biasa sangat dengan kemaksiatan, biasa sangat tak solat, jadi itu agak susah dia nak, ataupun orang tersebut nak bertaubat. Jadi supaya tak ada orang yang menyesal pada hari tersebut bila dia melihat azab. Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi dia akan minta bahawa kita akan kembali ke dunia. Sama juga ini pada yaumul qiyamah, atau orang dalam kubur Allah dah sebut mereka nak kembali ke dunia. Yang kita dah sebutkan, kalau mereka nak kembali ke dunia, mereka nak buat apa? Mereka nak bersedekah. Yang bersedekah sangat-sangat bersedekah. Ia pasal sedekah. Ia pasal sedekah itu akan menjadi naungan di yaumul qiyamah. Jadi itu seandainya boleh. Tapi ternyata nama pun hari penyesalan, tak boleh nak kembali ke dunia. Jadi itulah peluang. Alhamdulillah orang lain ramai yang dah mati. Betul tak? Ini keluarga kita ramai yang dah mati. Mereka dah tak boleh buat apa-apa. So kita ni sebenarnya jangan fikir pasal orang lain. Yang ada orang fikir, Ustaz, saya fikir dengan bulan-bulan, boleh fikir. Tapi kita kena fikir lebih pada diri kita sendiri. Jadi kita akan lebih menyesal dan kita akan lebih memperbaiki diri kita. Jadi tak ada siapa yang akan jadi perfect. Begitu juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Maryam, wa anzirhum yawmal hasrah idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Adalah itu beri mereka peringatan. Sudah peringatan dah banyak, Allah suruh perintah lagi, beri peringatan lagi tentang hari penyesalan. Allah sebutkan khas hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputus. Idqudiyal am wa hum fi ghaflah. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka belum tidak beriman. Ya, subhanallah, kita jadi orang beruntung menjadi umat Nabi SAW. Ada keputusan bagi umat kita pada zaman sekarang dia azab dilambatkan. Betul? Kalau kita tengok umat-umat terdahulu, azab ni cepat tak? Terlalu cepat. Allah kasih satu ujian dia, tak dapat kena azab, nanti terus confirm masuk neraka. Jadi kita berapa banyak dah maksiat? Boleh kira tak terkira Subhanallah, tak terkira. Tapi still Allah belum nak bagi kita azab. Dia betul mematikan kita. Jadi sebelum kita diazab oleh Allah Azza wa Jalla, ya mudah-mudahan kita minta ampun, kita minta istighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak menyesal nanti di yaumul qiyamah. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka pula tidak beriman. Begitu juga dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Allah sebut sungguh telah rugilah. Adalah kata sungguh. Maksudnya ini satu penguat.
Ini satu benda yang confirm terjadi. Sebab Allah cakap sungguh. Ini kalau tak, Allah takkan bagi satu kata penguat. So Allah mengatakan qad. Ini maka sungguh khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah. Telah rugilah orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Okey. Jadi dia termasuk ada dua perkara. Satu, orang yang tak percaya langsung, iaitu orang kafir, itu memang Allah rugi. Lagi satu, kita sebutkan antaranya orang Islam juga. Kerana dia tak percaya, dia akan jumpa dengan Allah pasal dia tak solat. Kerana dia tak berapa percaya kepada Allah Azza wa Jalla tentang hari kiamat, itu pasal dia berbuat satu kedustaan. So, seandainya terbalik juga, kalau dia betul-betul percaya dia bahawa lepas mati dia confirm jumpa Allah, dia takkan buat maksiat. Walaupun dia buat, dia akan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada ayat Al-Quran ini akan terdapat banyak sangat ilmu-ilmu yang boleh kita hayati dan supaya kita bertaubat. Ini muka-muka Allah Azza wa Jalla sebelum kita kembali kepada dia. Ya, maka rugilah orang yang menunjukkan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, yang mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami. Besarnya penyesalan kami. So penyesalan dia bukan penyesalan yang sedikit. So terlalu besar penyesalan dia. Terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas belakang badan mereka. Itu pun adalah itu salah satu tanda-tanda orang kepada yang kiamat, dia akan memikul dosanya sendiri. Jadi ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Dia pun setelah kita ketahui di dosa-dosa, bukan hantar dosa-dosa kita je, dosa-dosa orang pun kita kena pikul. Seandainya kita ada saran dengan orang, ini seandainya kita banyak yang menzalimi orang lain, ya maka kalau kita punya pahala dah habis, kita punya dosa orang pula kita akan pikul. Jadi penyesalan ada satu, kurangnya pahala. Maksud nak kena bawa pula dosa orang lain, itu lebih lagi satu penyesalan. Jadi subhanallah, betapa beratnya hari kiamat. Dan itu tak syak lagi. Allah Azza wa Jalla sebutkan berapa kali dalam Quran tentang kiamat? 10, 70. Ya, Allah sebutkan 70 kali dalam Al-Quran tentang yaumul kiamat. Kerana apa? Kerana bukan benda yang boring, ya, ataupun bukan benda yang tak mudah nak cakap. Kerana terlalu besar, kerana terlalu berat kita nak hadapi. Masa Allah bagi warning, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, tapi 70 kali. Anak ingat juga nasib. Ya, ataupun nak lagi kembali kepada kekufuran, maka itu kau yang pilih. Maka di yaumul kiamat kita tak boleh menyesal. Dan hakikatnya orang-orang kafir pun menyesal. Dan hakikatnya syaitan pun menyesal. Walaupun dia macam action macam bagus dia, tetapi tetap dia menyesal. Kerana dia pun akan diazab. Jadi tak ada orang yang secara fitrahnya nak diazab, kecuali mungkin kerana iman dia kurang, dan mungkin dia belum mendalami ilmu-ilmu tentang dahsyatnya yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita semua, amin. Seterusnya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, sekiranya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi penyesalan besar bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Na'udzubillah, dia tak akan keluar dari api neraka. Kerana apa? Kerana orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah, mereka akan salahkan siapa? Orang kafir salahkan siapa? Salahkan dia punya ketua-ketua dia, padri-padri dia. Ini dan padri-padri dia salahkan siapa? Salahkan setan-setan dia. Ini dan setan salahkan siapa? Setan salahkan kita. Dia balik-balik situ juga. Dia kerana pada hari tersebut dia takkan boleh
takkan boleh ada penyesalan. So orang kafir tak boleh nak mengatakan, ya aku jadi kafir bukan sebab aku nak, tapi kerana ya fulan, dia yang ajak aku begini, dia kerana syaitan adalah memperdayakan aku. Ya, dan kita dah sebutkan bahawa syaitan pada yaumul kiamat dia akan berlepas diri daripada semua apa yang telah dia buat. Ya, dan akhirnya kita akan menanggung apa saja siksaan yang penuh dengan ancaman Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sekali. Amin. Okey, jadi itu tentang satu penyesalan. So ingat yang yaumul kiamat, ingat satu je, ingat menyesal. Ya, kerana contohnya kita menyesal kat dunia, kadang-kadang menyesal kat dunia pun dah tak boleh undo balik, betul tak? Ya, kadang-kadang kita menyebabkan rumah terbakar, betul? Kadang-kadang sebab kita lalai kita, rumah boleh jadi terbakar. So boleh menyesal, tapi dia tak boleh nak bayar balik, atau tak boleh nak flashback balik. Dia kerana bila rumah dah terbakar, semua dah hancur kat dalam tu, betul? Nak kena renovate balik. So dia akan makan masa dan makan harta yang begitu banyak. Walaupun kita menyesal kan, dunia dah macam tu, apatah lagi menyesal di hari akhirat. Contohnya kita kerja. So pada kerja tersebut kita buat satu kesalahan yang besar. Ya, maka kita dibuang kerja tentang kerana perkara tersebut. Maka kita pun menyesal. Tapi penyesalan kita tu hanya di dunia. Allah boleh kasih rezeki yang lain. Tapi di yaumul kiamat bayangkan, tak ada jalan untuk escape. Tak boleh nak pergi ke mana-mana kecuali kita nak kena hadapi neraka ataupun syurga. Jadi ini satu penyesalan yang besar yang sama-sama akan membuat hati kita menangis. Bangun kepada Allah Azza wa Jalla, sujud kepada Allah Azza wa Jalla, bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya supaya kita masuk dalam syurga-Nya. Amin. Ini sudah kita tengok nombor 11. Sudah kat video nombor 10, nombor 11. Apa nama dia? Yaumul Khulud. Dalam bahasa Arab dia kha, lam, waw dan dal. Khulud. Biasa disebut khalidina fiha. Ia adalah kekal. Hari kekekalan. Yaum itu hari, khulud itu adalah kekal. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Apa sebutkan? Orang yang masuk neraka kekal, orang masuk syurga kekal. Jadi itulah hari kekal. Dinamakan demikian kerana manusia ketika selesai dihisab akan memperoleh balasan dan pahala. Apakah ia akan memperoleh syurga ataukah neraka, sedang di kedua tempat itu yang kekal. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah syurga itu dengan aman. So syurga itu sifatnya aman. So syurga sifatnya dia takkan huru hara. Dia takkan macam kita sekarang. Kadang-kadang nak dapat satu bantuan ataupun nak ambil makanan, dia akan berebut. Lagi kalau free makanan itu, dia sampai dia jatuh makanan tersebut. Itu maksudnya dia dapat juga rezeki tapi tak secara aman. Tapi dalam syurga, Allah menjanjikan satu keamanan yang kekal dekat dalam. Orang masuk dia akan turun menjadi orang yang aman. Dan Allah mengatakan, dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. So kalau kita sebut khulud, apa tadi maksudnya? Kekal. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Masuk kekal apa? Kekal selama-lamanya. So far kita belum boleh bayangkan apa itu kekal. Pasal tak ada yang kekal sekarang ni. Betul tak? Mak mati, bapak mati, anak mati, rumah akan hancur sendiri. Betul? Makanan habis tak? Habis? Tak mau makan? Makanan pun habis. Itu tak ada benda yang kekal. Tapi yang kekal nanti dia yaumul kiamat. Subhanallah. Tak terbayang. Pasal hari ini semua hancur. Dulu trend lain, sekarang sudah tak ada. Hari ini kita ada benda ni, besok dah tak ada. Tapi hari kiamat, bayangkan neraka kekal. Kita hidup kat dunia, panas sikit je dah tak boleh tahan. Betul? Bayangkan kalau kekal dalam neraka, waliyahzubillah. Jadi kita bertahan Allah masuk kita kekal di dalam syurga-Nya, syurga Firdaus. Yang begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman,
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Adapun orang yang putih berseri mukanya, ya, alladzina yabbat, ya, dari perkataan abyad, ya, putih dalam bahasa Arab kan abyad. So alladzina yabbat, yang putih berseri wajahnya, wujuh, ya, wajahnya, mukanya, fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah, iaitu syurga. Jadi itu menunjukkan bahawa setiap yang baik itu adalah kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kita masuk syurga bukan kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita selamat hari ini bukan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kenyang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu terlalu luas yang untuk kita fikirkan. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi dengan syukur-syukuran itu Allah akan tambahkan lagi nikmat kita. Jadi maka mereka kekal di dalamnya. Ini mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Yang mungkin putih berseri. Ada orang tanya, Ustaz, kalau memang muka dia hitam macam mana? Kalau orang negro, macam mana dalam ayat ni? Macam mana? Dia putih. Dia kalau hitam jadi putih dan muka orang muka dia tu hitam manis. Okay, jadi para ulama mengatakan dia boleh jadi dia hitam dia akan hitam dia tetapi berseri. Jadi kita nampak ni walaupun dia hitam tapi dia berseri. Ataupun boleh juga Allah Azza wa Jalla menjadikan dia sebagai orang yang putih. Ini kerana Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okay, jadi di situ menunjukkan bahawa orang-orang yang putih berseri bukan kerana dia pakai kuku putih, tetapi bukan sebab produk-produk yang tertentu. Tapi Allah Azza wa Jalla misalnya sinarnya. Kalau dia sebut Bilal bin Rabah hitam orang betul lah. Tapi dia masuk syurga. Jadi mukanya berseri. Ini kerana seri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muka kita akan menjadi bersinar dan putih nanti di yaumul qiyamah. Dia akan sama-sama kita berkumpul di dalam syurga yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Maka itulah yaumul khulud, hari yang kekal. Okey, seterusnya kita tengok dulu kat bawah tu nombor 12. So kenapa kita nak kena write down? Kerana ini nama-nama penting. Kerana buku ni memang khusus untuk tentang yaumul qiyamah. Kita tahu beberapa nama yang at least kita boleh ingat. Jadi nombor 12 kita tulis yaumul jamak. Ataupun kita solat jamak pun solat jamak, solat menggabungkan atau berkumpul jadi dua solat dalam satu waktu. So yaum adalah hari, al-jam'u adalah pengumpulan. Dikumpulkan semua manusia di yaumul qiyamah di antara salah satu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang dapat pergi haji nanti semua dapat tengok bagaimana orang yang berkumpul pada hari Arafah, di mana tak ada seorang pun akan ingat orang yang lain. Kita tak akan ingat siapa kita dulu dekat Singapura dan sebagainya, berapa banyak harta kita. Tapi dekat sana orang miskin ke, orang kaya ke, yang ada duit ke tak ada duit ke, semua dalam baju yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Hanya sekali dia setahun dekat dalam dunia, itulah hari Arafah. Yang kaya, yang miskin semua akan menangis, semua akan menadah tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu baru sedikit. Yang hitamnya, yang putihnya, yang kuningnya, yang coklatnya, semua ada dekat situ. Maka itu baru yang kecilnya hari Arafah. Dengan itu barang siapa yang boleh dapat pergi haji, tolong pergi haji. Ataupun siapa yang belum register pergi. Kerana ini hari yang akan kita sama-sama menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Itu baru kecil. Bayangkan di yaumul qiyamah. Bayangkan dalam Arafah orang pakai ihram berapa hari dia tak mandi. Ada yang tak mandi pasal tak ada toilet. Kalau ada toilet pun nak kena beratur sejam baru dapat masuk. Dan ada orang yang pilih tak mandi. Tapi kalau nak buang air kena beratur juga lah. Kerana nanti buang tempat lain nanti dia solat tak sah pula. Maka kat situ macam-macam keadaan. Kita akan nampak macam-macam keadaan orang yang pakai wheelchair, yang tak ada kaki, yang ada kaki. Tapi di yaumul qiyamah bayangkan kita bukan hanya datang dengan ihram. Jadi yaumul qiyamah kita tak ada baju langsung.
Dan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kita. Kalau di Arafah, mungkin ada orang yang boleh menangis kat Arafah, lepas tu dia gembira. Dia berbayangkan kalau dia Qiyamah kita menangis, lepas tu tak ada gembira. Dan ada orang yang mengatakan di kat Arafah kita dah berdoa, tempat lain tak berdoa. Kerana dah banyak sangat doa, semuanya mustajab. Tapi itu satu mindset yang salah. Kerana doa kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena penuh dengan harapan sampailah kita mati. Tak semestinya apa yang kita doa Allah nak kabulkan. Malah Allah akan uji kita dengan ujian-ujian yang berat. Jadi itu adalah Yaumul Jam', hari pengumpulan. Kerana pada hari itu seluruh makhluk dikumpulkan untuk dihisab di hadapan Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan 'arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Jadi demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura. Yang mudah masuk Ummul Qura, penduduk Mekah. Iaitu kat Mekah ada satu universiti namanya Universiti Ummul Qura. Jadi Ummul Qura nama lain kepada Mekah. Masuk Ummul Qura, ibu. Qura apa Qura? Qura adalah kampung, yang tempat tinggal. Jadi Ummul Qura adalah sebaik-baik tempat tinggal. Ini kerana orang yang tinggal di Mekah, dibayangkan pahalanya sekali solat 100,000. Bayangkan kalau dia duduk 40 tahun kat sana, berapa banyak pahala yang dapat. Kita duduk kat sini KKL, solat pun tak, lagi solat pun dapat pahala yang sedikit. Jadi itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala memberkatinya. Dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, iaitu Yaumul Jam'i la rayba fihi, dan tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk jahannam. Jadi kat situ je akhir hayat kita. Allah katakan segolongan masuk syurga, segolongan masuk neraka. Soalannya, kita kat mana? Kita kat syurga ke neraka? Syurga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli syurga. Pasal Allah tak sebut yang ketiga, Allah sebut dua je. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi sekelompok masuk syurga, sekelompok masuk neraka. So kalau kita tak masuk syurga, maksudnya dalam neraka. Dan kalau kita tak masuk neraka, mudah-mudahan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kena minta Allah, minta syurga. Jangan malu-malu. Ya Allah tu Maha memberi. Kita minta duit tak perlu, minta syurga malu. Jadi satu masalah. Duit tu hanya sementara, tapi syurga Allah kekal. So kalau kita tak minta syurga, nak minta apa? Jadi itu tentang bagaimana Allah mengumpulkan hari di mana tidak ada keraguan padanya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hud, "Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yawmun majmu'un lahun nas wa dzalika yawmun mashhur." Semuanya pada demikian itu benar-benar terdapat pelajaran. Ya, ada pelajaran. Tapi pelajaran untuk siapa? Orang yang takut kepada azab akhirat. So bukan maksudnya kita pandai mempelajari ayat-ayat Allah tak cukup. Kalau pandai belajarnya, kita tak menjamin akan mendapat pelepasan daripada azab Allah. So Allah katakan pelajaran bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Dan hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuknya menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan hari itu adalah satu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Jadi dia kata begitu, manusia akan berjumpa Allah. Manusia akan berjumpa Allah tanpa ada penterjemah. Nabi cakap, "Walaysa
fihi tarjuman. Dan tak ada padanya penterjemah. Maksudnya apa? Antara kita dengan Allah tak ada orang lain yang akan tolong kita. Dan semua dia bayangkan kita hari ini nak jumpa Allah kadang-kadang menentang, kerja tak siap, betul tak? Yang ataupun kita ada buat salah. Jadi bayangkan nak jumpa Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah, di mana kita tak dapat lari. Tangan tidak akan berbicara, kaki kita yang hari ini kita berjalan akan berbicara, dan mata kita yang akan berbicara. Jadi bayangkan betapa kesian kita di depan Allah Azza wa Jalla. Dengan banyak dosa kita berjumpa dengan Allah, kita malu, kita nak berjumpa dengan Allah. Kita takut Allah masukkan kita ke dalam api nerakanya, dan kita menjadi orang yang rugi. Dia mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Kerana itu dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran akan memberikan kita syafaat di yaumul qiyamah. Itu juga dengan puasa, mudah-mudahan puasa akan dapat memberi kita syafaat di yaumul qiyamah. Tak ada orang lagi boleh tolong kita kecuali kita sendiri. So sekarang kita kena cuba untuk dekatkan lagi diri kepada Allah. Walaupun kita dah buat amalan tertentu, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk istiqamah sampai ke hari kita mati, insya-Allah. Okey, jadi itu tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kiamat itu adalah satu hari yang semua manusia dikumpulkan untuknya, dan hari itu adalah satu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Okey, nombor 13. Apa nama dia? Yaumul Wa'id. Lepas satu nama ke satu nama. Bukan makin suka, makin takut kita baca. Lepas satu ke satu. Hari yang menyesal, masa hari yang kekal, hari kumpulan sekarang lagi teruk lagi, iaitu Yaumul Wa'id, hari ancaman. Itu dia dah lebih tu. Nombor 13, Yaumul Wa'id. Kerana pada hari itu Allah mewujudkan segala ancamannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan lagi apabila sampai saat yang ditentukan, ditiuplah sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Saat itu ialah hari berlakunya amalan yang telah diberikan. Dzalika yaumul wa'id. Pada hari itu berlakulah apa yang menjadi ancaman, sekaligus juga apa yang menjadi janji Allah dan dalam kitabnya yang disampaikan para nabi dan rasulnya. Subhanallah, banyak kan kat dunia ni kita baca Quran, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekadar di bibir je, betul tak? Kita baca semuanya azab Allah sangat pedih, semuanya kemurkaan Allah itu sangat dahsyat, semuanya dosa itu satu dosa yang besar. Tidak semuanya neraka itu tempat seburuk-buruk tempat. Hanya di bibir dia, dan hanya kita dengar saja. Tapi di yaumul qiyamah, itulah hari yang sebenarnya. Yang sekarang kita baca, yang kita akan nampak di yaumul qiyamah. Jadi tak dapat bayangkan betapa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan terbukti bahawa hari kiamat memang hari yang menakutkan. Jadi mudah-mudahan kita lagi sekali lepas kita belajar, kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan belajar makin menjadi orang yang sombong, bukan belajar menjadi orang yang lebih angkuh, aku lebih berilmu, aku yang lebih banyak datang kelas dan sebagainya. Tak guna seandainya kita tak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah beri iman ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu adalah Yaumul Wa'id, hari ancaman. Okey, itu dekat tepi 14, Yaumul Haqqah. Yaum al-Haqqah, itu hari kepastian. Jadi namakan demikian kerana hari itu adalah sangat pasti dan akan berlaku secara pasti segala ancaman dan janji Allah yang telah disampaikan kepada segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Firman Al-Haqqah, mal-Haqqah, hari kiamat itu, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi biasanya kita dah sebutkan sebelum ini pun Allah Azza wa Jalla sebut Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Allah Azza wa Jalla Qari'ah.
So macam-macam cara Allah Azza wa Jalla nak sampaikan, betul nak kita dengar, betul nak kita fahami bahawa yaumul qiyamah itu satu yang hari yang begitu dahsyat. Hingga tu hari yang pasti. Jadi kita lari macam mana pun, ada orang yang lari daripada takdir. Jadi kalau boleh, dia tak nak benda ni terjadi, tak nak benda ni terjadi. Kalau boleh tak nak itu terjadi. Dan kalau terjadi pun dia tolak pada takdir. Dia menyesal begini, menyesal begitu, menyesal begini. Maka itu salah satu orang yang kurang imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kita lari daripada takdir, kita hadapi takdir tersebut dengan penuh khidmat dan penuh kesabaran. Kerana tak semua benda yang kita suka Allah kasih. Betul? Kadang-kadang benda yang betul-betul kita tak suka, itu yang Allah uji kita. Jadi Allah nak uji kita, bukan salah orang lain. Ini salah kita kalau kita tak dapat hadapi dengan baik. Jadi apa saja ujian kita hadapi dengan sabar, tidak dengan salat, insya-Allah ini akan menjadi salah satu penyelesaian dan jalan keluar untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Iaitu al-haqqah. Kalau sebut al-haqqah maksudnya apa? Kepastian. Ini hari yang pasti, al-haq. Okey, yang ke-15 boleh lagi yaumul waqi'ah. Yaumul waqi'ah itu hari kenyataan, waqi'ah. Kalau disebut dalam Islam dia ada fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu adalah memahami keadaan semasa. Ini jadi begitu al-waqi'ah dia adalah hari kenyataan, iaitu hari kiamat menjadi satu kenyataan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Kathir dalam tafsirnya. Itu surah apa tu? Surah Al-Waqi'ah, khusus surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah apa faedahnya? Apa kau tidak baca surah Al-Waqi'ah? Surah rezeki. Apa dia? Anak kubur. Surah Al-Mulk. Ini kalau sabar lagi dia impor, itu antaranya apa? Janjikan akan lepas daripada azab kubur. Ini kalau Al-Waqi'ah jadi sekali yang menyebabkan yang mengatakan bahawa dengan bangun perbanyakkan surah Al-Waqi'ah maka dia akan selamat daripada azab api neraka. Tapi hadis yang baik. Hadis yang baik. Tetapi apa pun umumnya Al-Quran umumnya bagus. Ini semua kita jangan amalkan hadis baik dia. Kita baca Waqi'ah, kita baca surah Qalam, kita baca surah Nun ke, ini semua dia tetap bagus. Dia yang lebih bagus kalau kita baca tentang surah Al-Waqi'ah, lebih bagus daripada kita hayati. Ini Al-Waqi'ah bukan tafsir. Dan kita akan dapati satu demi satu kita tentang yaumul qiyamah. Dia akan selalu kita baca, akan selalu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Ya, apabila terjadinya hari kiamat. Itu Allah sebut waqa'ah. So waqa'ah itu akan terjadi dengan satu kenyataan. So hari kiamat itu bukan cubaan, dan itu adalah satu kenyataan yang tak dapat manusia lari daripadanya. Ini dan ada orang yang nak lari daripada kenyataan, dia bunuh diri. Betul? Bunuh diri settle tak masalah. Kenapa tak settle? Kerana dia bunuh diri, dia jumpa malaikat. Malaikat apa yang bunuh? Malaikat akan membunuh kita dalam kubur. Dan dia sangka dia kat dunia boleh lari. Dia kat dalam kubur dia kena hentam lagi. Nanti dekat yang menurut dia apa? Oh, kena lagi. So dia takkan habis. So orang yang kerana itu membunuh diri salah satu ancaman yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia akan masuk neraka. Hingga Nabi SAW ditanya tentang seorang sahabat yang bunuh diri. Ada seorang sahabat yang bunuh diri dalam peperangan Uhud. Beringat lagi tak kisahnya? Dia masuk dalam peperangan. Lalu akhirnya Nabi SAW tengok dia ada orang yang mati syahid. Lepas tu semua orang bila uruskan jenazah dia satu demi satu, Nabi SAW sampai kepada jenazah sahabat ini. Lalu orang tanya, "Ya Rasulullah, di mana tempat sahabat ini di yaumul qiyamah?" Tentunya dia orang yang mati syahid. Tentunya bersama dengan orang-orang yang besar. Nabi SAW katakan, "Huwa finnar," dia dalam neraka. Walaupun mati syahid. Ini kerana apa? Ini kerana dia membunuh diri ketika dalam peperangan. Ini kerana dia adalah seorang yang hebat. Hebat sangat apabila dia berperang. Tapi kerana dia terluka pada peperangan tersebut,
Jadi kalau orang dengar ular terluka, kata hebat. Betul? So perasaan dia apa? Ego dia akan jadi jatuh, maruah dia jadi jatuh. So daripada aku dihina orang, baik aku mati kat sini. Dia sebagai orang yang syahid, nanti seorang yang akan disanjung nanti. Dia maka akhirnya dia ambil pedang dia sebelum dia mati, dia cucuklah kat tanah, dia dibaringkan kat pedang dia, maka dia cucuklah kat perut dia tembus kat belakang. Dia maka matilah sahabat tu, dan Nabi SAW katakan tempat ini dalam neraka. Jadi itu tentang orang yang nak membunuh diri dan sebagainya, itu tidak akan membawa hasil, di mana membawa azab yang lebih besar. Okey, jadi itu tentang hari Al-Waqi'ah, mesti kena jadi Al-Waqi'ah. Okey, yang ke-16 iaitu Yaumul Hisab. Okey, itu hari perhitungan. Hisab adalah hari perhitungan. Ini bukan hisab pokok Ada yang berdalilkan boleh hisab pokok dalam Quran ada ke? Ini Yaumul Hisab. Itu nampak tadi. Jadi Yaumul Hisab adalah hari perhitungan, iaitu hari di mana Allah menghisab para hamba dan setiap makhluknya, dan kita takut tentang apa yang kita akan dihisab. Lantas dia akan diputuskan urusan mereka dengan sebenar-benarnya, kerana Allah sebaik-baik hakim yang adil. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Jadi ini satu amanah. So khalifah dia satu amanah, dan dia seorang nabi. Dia bayangkan nabi dia Allah suruh berlaku adil, dia suruh berlaku secara yang benar. Kami jadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dia Daud yang kisahnya, Nabi Daud. Apa kisah Nabi Daud? Pernah dengar tak Nabi Daud? Ujiannya apa Allah kasih? Kusta. Betul? Kusta. Penyakit kulit. Ini tu kalau dia dapat penyakit kusta, dia akan jadi apa? Akan jadi seorang patient. Seorang penyakit lah. Okay, so Nabi Daud ni dahulunya Allah Azza wa Jalla beri dia banyak kelebihan. Subhanallah. Dia banyak kelebihan yang Allah Azza wa Jalla beri kat dia. Di antara orang yang paling kaya, di antara orang yang memiliki satu kerajaan yang besar dan sebagainya. Tapi akhirnya Allah Azza wa Jalla beri dia satu ujian yang begitu berat ujiannya. Maka dia jatuh sakit, dia sampai-sampai tak ada orang nak dengan dia. Yang ada setia dengan dia, isteri dia seorang saja. Yang ada dengan dia. Lalu dia kehilangan semua orang. Yang sampai nak makan pun dia tak ada makanan tersebut. Dia lalu tengok Nabi Daud AS yang bila dia sakit, dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah makbulkan doanya. Jadi bayangkan dia sakit begitu lama. Dan sakit kusta biasanya orang akan merana dan kebanyakan yang akan mati. Jadi Allah Azza wa Jalla selamatkan dia, dan dalam masa yang sama Allah Azza wa Jalla mengingatkan dia supaya dia berbuat adil. Kerana semua orang ada hak yang mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Ia adalah hawa nafsu. So antara sebab kita sesat pasal hawa nafsu, pasal ikut ego kita, pasal ikut petunjuk syaitan, maka kita akan tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan dapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan. Allah sebut hari perhitungan. Kenapa Allah sebut hari perhitungan?
Kerana Allah nak kita tahu bahawa benda akan dihitung. Ini bukan dia pakai ramsam je atau pakai cincai dah di sayur, dia cincai dah berapa harga dia. Dia tak macam tu. Allah akan kira satu demi satu. So tak ada benda yang tak akan dikira. Jadi itu menunjukkan kita kalau nak buat dosa, kalau kita nak buat kezaliman, jangan sekali-kali kita buat. So once Allah kira, maka itu satu kerugian untuk kita. Masa nama dia Yaumul Hisab. Ini supaya kita berlaku adil. Yang begitu juga dalam surah Ghafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Dan Musa berkata, "Semuanya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri." Jadi menyombongkan diri itu mutakabbir. Kita dah sebut banyak kali, siapa orang sombong? Saya sebut banyak kali. Cuba bagi tahu saya pun dah sebut. Siapa orang sombong? Orang sombong dia ada dua orang. Fir'aun. Bukan siapa orang dia. Siapakah kategori orang yang sombong? Apakah ciri-ciri orang sombong Nabi sebut apa? Solat. Kita dah banyak kali kan banyak. Tak mahu orang sombong. Siapa boleh jawab? Saya kasih handphone. Lagi. Betul ni, betul tak ingat? Kita bawa tak ingat ni. Orang yang lihat. Apa dia tadi? Tolak kebenaran. Ingat. Tulis kat sini. Ingat, jangan keluarkan ni. Yang pertama, orang yang menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ini, benda itu benar, dia tolak kebenaran, maka dia sombong. Yang kedua, waktu ni tawadhu dia punya bawah dia. Maka dia masya-Allah. Yang pertama tadi menolak kebenaran. Yang kedua, yang disebut al-kibru batal hak. Dia batal hak dia tolak kebenaran. Yang kedua, yang disebut wahabun nas. Apa maksud wahabun nas? Apa maksud wahabun nas? Ya, bagus. Ada salah sini mana? Okey, wahabun nas itu merendahkan orang lain. Tulis ingat betul. So, kerana kita kena ingat supaya kita tak jadi orang sombong. Yang merendahkan orang lain, memperkecilkan orang lain. Kau. Betul. Jadi memperkecilkan orang lain. Walaupun kebenaran itu datang daripada orang yang lebih muda, maka kita terima. Kita jangan memperkecilkan orang. Walaupun kita sedia, walaupun kita orang yang banyak duit, orang yang tak kaya sebenarnya kita memperkecilkan. Kau tu tak ada apa-apa. Kadang-kadang orang sekarang boleh hitung harta. Aku ada benda oleh aku. Betul? Dan sebagainya. Jadi memperkecilkan orang lain antara sombong. Okay, so kita dapat jawapan. Soal orang tanya apa tu sombong? Sombong ada dua ciri. Apa dia? Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, bagus. Ini ustaz-ustazah lagi. Okay, ini ingat sampai kita sampai apa? Ingat sampai kita meninggal insya-Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahagia ini sombong la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia tak akan masuk syurga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Okey, ini terlalu bahaya. Terlalu bahaya. So ingat, nak memperkecilkan orang, dia nak tak nak terima kebenaran, walaupun kebenaran itu memang benar-benar kita salah. Terima kesalahan kita. Ada orang yang sombong, dia tak ada salah. Orang lain dia salah. Bukan orang jadi. Ada tak?
Ada orang lain punya salah lah dia nampak. Dia punya salah sikit pun tak tahu. Ya, walaupun dia tak cari, kita dah cari kesalahan dia akan cakap kesalahan orang tak. Benar, orang ibu kita. Kalau salah dulu, ni lagi kau tu sama juga tak salah. Ngaku dah salah, dah tak salah. Dia tak salah lah. Ini nak cari kesalahan orang lain. Dia tak nak terima kebenaran. Kau ni kenapa maki orang? Kau tu 1000 kali maki orang. Jadi tak boleh macam tak habis. So itu takkan terjadi nasihat-nasihat. Semua dia terima kesalahan. Walaupun orang lain kesalahan tu tak. Mesti dia nak nasihat. Kita terima. So kita tak bertolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Okey. Jadi Allah sebut kat dalam min kulli mutakabbir. Agar aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri. Yang tidak beriman kepada hari hisab. So siapa yang kata tu? Nabi Musa. So siapa yang Nabi Musa maksudkan? Fir'aun. Panjang sikit. Fir'aun. Jadi selain Fir'aun siapa? Haman. Haman ni siapa? Haman siapa dengan Fir'aun? Assistant. Haman ni adalah pemegang harta-harta Fir'aun. Ada perbendaharaan pada Nabi tersebut. Sebenarnya Haman yang pegang. Wajudu dalam Allah sebut dan tentera-tentera semua. Kenapa semua? Kerana Allah dah tunjuk macam-macam kat Nabi Musa. Betul tak? Allah dah tunjuk ular. Dia fokus juga lagi ular. Jelas satu kes tak patah Nabi Musa tak apa. Maksud Allah kasih jawab. Allah kasih belalang. Betul? Ingat tak? Dalam Al-Quran Allah hantar belalang bayangkan. Dalam dewan ni semua belalang. Ini pun dia doa kepada Nabi Musa. Musa minta tolong kat Allah hilangkan belalang ni. Itu dah hilang belalang. So at last aku yang penyebab hilang belalang. Itu Fir'aun. Fir'aun cakap aku yang penyebab hilangnya belalang. So Allah kasih lagi. Sebab belalang apa? Jawab wal ummal. Allah bagi kutu. Kutu datang akhirnya kat dia semua. Dia minta besar dia minta kat Allah. Kalau kau minta kat Allah kami akan beriman. Dah hilang kutu, aku penyebab hilang kutu. Aku banyak apa? Banyak semua asap. Kita sekarang nak ada banyak supaya tak ada penyakit AIDS. Okey. Maksud lepas kutu wal ummal. Maksud Allah akan hantar tu. Wal wafat. Kutu okey kecil. Allah kasih katak. Katak bayangkan semua tempat dia katak. Dia dah katak dalam riwayat satu Ibnu Katsir mengatakan hatta nak makan katak tak masuk dalam mulut. Tahu katak? Nama dia katak. Katak bayangkan. Jadi benda daripada sekecil-kecil Allah bagi sampai sebesar-besar. Dia kata dia minta kepada Musa, kau ni memang penyebab sial lah. Jadi kau minta Allah, sebab Allah hilangkan, akhirnya Allah hilangkan, dia makin dahsyat ini. Masa Allah kasih apa? Allah fadi'ah wa dam. Allah kasih darah pula. Bayangkan sungai Nil kat Mesir, semuanya dari darah. Semua minuman air kat sekarang ni dia tukar jadi merah. Pasal apa? Letak sirap dia tukar menjadi darah. Semua benda tukar menjadi darah. Jadi bayangkan daripada benda yang mungkin boleh nampak, benda yang sampai air semua orang tukar jadi darah. Boleh tak nak beriman. Jadi itu nama dia sombong, menolak kebenaran. Maksud memperkecilkan orang lain. So sama-sama satu macam Fir'aun dan tentera-tentera. So tenteranya pun sama. Dan nampak bahawa Nabi Musa ni orang yang benar, tetap dia tak nak beriman. Okey, jadi itu tentang orang yang sombong. Nabi Musa AS doakan untuk mereka. Yang ke-17 tulis kat tepi itu Yaumut Kalam, hari pertemuan. Tapi disebut pernah dengar talaqi tak? Orang talaqi Quran. Talaqi itu bertemu satu dengan satu. Dia talaqal mutalaqiyan. Dalam Quran banyak disebut tentang talaq. So talaq itu adalah hari pertemuan. Apa beza talaq dengan talaq? Talaq dengan tolak apa beza? Talaq dengan tolak. Kalau tolak apa beza dia? Kalau tolak berpisah.
cerai. Kalau talak, kalau pertemuan itu beza. Kalau ta dengan ta, talak dia bertemu. Kalau tolak itu dia menceraikan isteri dia. Ya. Jadi itu adalah hari pertemuan. Ya, apakah hari pertemuan? Yang kita bertemu lagi pada minggu akan. Okey, jadi insyaAllah saya target untuk habiskan buku ini within this year. Dia sekarang dah dapat. Dapat tak? InsyaAllah kerana mungkin je lah. Jadi bahawa kelas Jumaat next year dah tak ada. So saya nak habiskan buku ni. Mungkin tak akan jadi kelas Sabtu je. Kerana satu ustaz satu kuliah je. Jadi undang-undang biasalah manusia berubah-ubah. Kata-kata jadi kita